Seorang remaja lelaki daripada El Paso, Texas ditakdirkan untuk menjadi superhero yang terkenal. Either dia suka ataupun dia tak suka. Representing to you, Jaime Reyes, Blue Beetle. Let's get it, boy. Hello, Assalamualaikum semua. Welcome back to Fit Vincent YouTube channel di mana kita membahaskan No, it's not about Marvel today. Hari ni kita nak bercakap tentang satu karakter daripada DC Comics, iaitu Blue Beetle ataupun Jaime Reyes. Okay? Dan ini adalah korek karakter di mana aku akan menerokai karakter ni daripada origin dia, macam mana salah silah dia, cerita dan latar belakang dia, dan apakah komik-komik yang dia muncul dan sebagainya. Aku akan terangkan di dalam video ini. So with that being said, let's start correct character for Blue Beetle Jaime Reyes. Let's go. So kalau korang semua nak tahu, Jaime Reyes ni adalah seorang remaja lelaki lah yang tadi aku ada mention, berasal daripada El Paso, Texas. Dan dia sedang mengalami satu fasa ni yang dikenali sebagai teenager crisis. Kita semua sebenarnya adalah teenager crisis, di mana kita ada masalah tentang kehidupan kita, kita tak tahu purpose kehidupan kita, kita tak tahu objektif kehidupan kita, ada masalah dekat sekolah, ada masalah dekat universiti, ada masalah bersama dengan rakan-rakan dan juga masalah dengan keluarga, dan itulah diklarifikasi sebagai teenager crisis. Dan Jaime Reyes adalah salah seorang yang mengalami teenager crisis tu, seperti Peter Parker kan. Alang-alang tadi aku cakap pasal teenager crisis tu, Jaime Reyes ni pun dia sebenarnya memulakan penampilan pertamanya, penampilan solonya di dalam Infinite Crisis tahun 2005, sejurus selepas daripada The Rock of Eternity yang telah pun dihancurkan semasa perlawanan di antara Shazam dan juga Spectre di dalam komik Day of Vengeance issue yang ke-6. Tetapi dia dipilih, bukan dia lah, Jaime Reyes ni dia dipilih oleh Kajida sejurus selepas tewasnya Blue Beetle yang sebelum ini. Blue Beetle ada ramai ke? Yes sir. Sebenarnya karakter Blue Beetle ni pertama kali, Blue Beetle bukan Jaime Reyes, Blue Beetle ni dia pertama kali muncul pada tahun 1939 di dalam Mystery Man Comics issue nombor 1, di mana pengguna asal Blue Beetle ini adalah Dan Garrett namanya, bukan Jaime Reyes. So dulu dia ni adalah seorang polis lah, tetapi as the comic progress, biasalah dalam DC dia ada banyak ada banyak timeline yang kita tak berapa faham, dan aku pun tak berapa faham lah turnover macam mana this studio membeli studio ni dan sebagainya. Tu aku tak terokai lagi. Dulu Dan Garrett ni adalah seorang polis, tapi masa komik ni dah progress, dia ni dikenali sebagai seorang arkeologis lah yang telah menjadi Blue Beetle right after dia pergi dekat satu makam ni lah, tak silap aku nama dia KF Rare, macam tu lah nama dia. Dan Dan Garrett ni lah adalah user pertama untuk Blue Beetle Scarab. Bukan tu saja, seterusnya kita ada user Blue Beetle yang kedua, iaitu Ted Kord. Sebenarnya kalau korang semua nak tahu, Ted Kord ni adalah student kepada Dan Garrett lah. Dan ada satu ketika Ted Kord ni dia cedera tau. Dia nak mati lah. Dia memang nak mati dah waktu ni. Dan disebabkan itu dia meminta Ted Kord ini untuk meneruskan lah legasinya sebagai seorang superhero, iaitu Blue Beetle. Tetapi malangnya Kajida ni ataupun Blue Beetle Scarab ini, dia tidak memilih Ted Kord sebagai penerus untuk Blue Beetle lah. Tapi apa yang bagusnya untuk Ted Kord kan, dia ni ada macam hasrat lah, dia ada niat yang baik untuk selamatkan dunia. Disebabkan itu dia ni sebenarnya Ted Kord ni dia adalah budak pandai lah. Kalau dalam kelas kalau dalam kelas kita ni dia budak-budak straight A macam gitulah. So dia telah menciptakan banyak gila gadget yang seakan-akan Blue Beetle lah, dan menggelarkan dirinya Blue Beetle yang seterusnya. Ted Kord punya Blue Beetle ni dia sama seperti macam Batman lah. Batman kan dia tak ada kuasa kelawar, tak boleh terbang macam kelawar betul kan. So Batman ataupun Bruce Wayne menciptakan gadget-gadget yang sesuai dengan nama superhero-nya, iaitu Batman. Sama seperti Ted Kord, dia menciptakan gadget-gadgetnya tu yang sesuai dengan superhero yang bernama Blue Beetle. Dan yang terakhir dan yang terkini yang kita akan dapat dalam movie dan juga DC Comics nanti adalah Jaime Reyes. Okay, Jaime Reyes ataupun Blue Beetle ni dia mempunyai
mempunyai kuasa yang kuatlah sebagai pengguna untuk Kajida ataupun dikenali sebagai Blue Beetle Scarab ni lah. Dia dipilih menjadi Blue Beetle ekoran daripada kematian Ted Kord yang dibunuh oleh Maxwell Lord dalam komik Countdown to Infinite Crisis. So Jaime Reyes ni dia start dapat dia punya power tu, kuasanya apabila Kajida memasuki badan Jaime Reyes pada waktu malam dan bergabung dengannya. Memang nampak proses tu agak menyakitkan dia lah sebenarnya. Dan masa tu juga dia bertemu dengan Booster Gold, Batman dan juga Guy Gardner Green Lantern yang cuba untuk membunuh Jaime Reyes Blue Beetle ini. Okey, tu sebel sedikit lah tentang user-user Blue Beetle ni. Tapi apa kena mengena pula dengan Kajida? Siapa pula Kajida ni? Okey, so Kajida ini adalah tak lain dan tak bukan The Blue Beetle Scarab itulah. Kajida ni sebenarnya dia diciptakan oleh satu tamadun makhluk asing lah yang berupakan serangga, iaitu The Reach. Dan dia punya aim ataupun purpose The Reach ni adalah untuk conquer setiap planet yang wujud, sehingga kan dia orang pernah gaduh tau. Dia pernah gaduh dengan The Green Lantern Corps. Tapi ada satu masa dia orang bagi kata sepakat lah untuk berdamai. Dan The Reach ni dia janji takkan conquer planet lah. Tapi sebenarnya dalam dia orang mereka ni tipu. Dia orang ni wujudkanlah satu plan untuk tawan planet secara diam-diam, iaitu mewujudkan ataupun menciptakan Scarab ini. So Scarab ni tujuan dia bila dia dihantar ke planet-planet lain dan dia dapat dia punya user tu, dia akan corruptkan lah user dia dan menggunakan user dia tu untuk menghancurkan planet-planet lah. Basically itu adalah aim yang The Reach itu buat. Tetapi yang bagusnya pasal Jaime Reyes dan juga Blue Beetle yang lain, Scarab ini tidak berjaya untuk memanipulasi penggunanya. Dia sama seperti aku bila baca komik Blue Beetle ni, dia nampakkan aku seperti cerita Spider-Man, cerita Nova dan juga cerita yang berkaitan dengan symbiote tau. Itu adalah daripada gambaran aku sajalah. So let's we talk about tentang power ataupun kuasa-kuasa yang Blue Beetle ini ada. So first thing first, of course dia ada self healing. Kajida ataupun Blue Beetle Scarab ni dia ada self healing apabila contohlah Jaime Reyes tercedera akibat perlawanan dan sebagainya. Suit tersebut akan digunakan untuk heal badan Jaime Reyes, dan kalau ada luka ke sebagainya dia akan menyembuhkan dengan kadar yang cepat lah. Seterusnya juga dia ada seperti superhero lain, dia ada super strength, dia boleh terbang juga menggunakan sayapnya. Lepas tu dia ada armor yang mana perisai suit dia tu memang sangat-sangat berkualiti tinggi. Dan juga fakta menarik tentang suit untuk Blue Beetle ni, dia boleh bernafas di dalam air dan juga bernafas di angkasa lepas. Dan dia juga boleh, yang ni paling badulah, dia boleh ciptakan apa saja senjata-senjata yang dia nak cipta. Either dia boleh pergi kepada pedang, dia boleh pergi kepada pistol cannon, magma laser, something like that. Dia boleh cipta apa-apa saja. Dan yang terakhir, dia juga boleh menyerap energi lah, ataupun dia dikenali sebagai energy absorption. Antara komik-komik yang aku sarankan kepada korang semua untuk tonton adalah baca, iaitu Blue Beetle tahun 2006. Yang tu panjang sikit dia punya run, sebanyak 36 isu. Lepas tu ada lagi Blue Beetle yang lain. Cuma Blue Beetle tahun 2006 ni dia lebih klasifikasikan ataupun lebih tekankan kepada origin Jaime Reyes, macam mana dia jadi Blue Beetle. Seterusnya korang juga boleh baca Blue Beetle Graduation Day. Yang ni cerita dia memang sangat-sangat solid, superb. Aku enjoy gila baca Blue Beetle Graduation Day ni. Sebanyak 6 isu saja, memang tak banyak. Korang boleh baca sekali pintas saja. Selain daripada tu ada lagi Blue Beetle yang lain, Blue Beetle New 52 if I'm not mistaken. Dan juga korang boleh baca Infinite Crisis. Cuma ni Infinite Crisis ni agak pening lah untuk baca, sebab dia lebih, kalau daripada Marvel scope dia macam Secret War sikit, tapi agak memeningkan lah. Kena catch up daripada story yang berbeza. So shout out kepada Arif minat DC sebabkan bagi tahu aku komik-komik yang aku patut baca untuk menerokai origin Blue Beetle ataupun Jaime Reyes ini. Thank you very much, Rip. Thank you very much. Iklan sebentar. Okay, so aku nak bagi tahu kepada korang semua, once kita dah sampai kita dah sampai 5k subscribers, aku akan release this Funko Pop. Ada dalam kotak ni ada 3 Funko Pop kepada anda semua, kepada korang semua, yang mana nanti kalau kita dah sampai 5k subscribers, aku akan buka giveaway ni. So aku akan bagi Funko Pop ni begitu sahaja. Okay, tapi apakah Funko Pop dalam ni, aku tak boleh bagi tahu lagi. Kita biarkan dia jadi rahsia dulu. Okay, iklan habis. So jom kita pergi kepada sedikit lah daripada dalam filem. Aku tak nak correct dalam sangat. Blue Beetle Jaime Reyes memasuki era Monster and Guts yang diperkenalkan oleh Peter Safran dan juga James Gunn.
kita akan dapat saksikan pelakon terkenal daripada Cobra Kai yang akan menggalas watak sebagai Jaime Reyes dan Blue Beetle. Tak lain dan tak bukan Zolo Mariduena. Aku susah sikit nak sebut sebenarnya sebab kan nama dia tu dalam bahasa Mexican Mexican ke Spanish aku tak ingat. Tapi ya, nama dia susah sikit nak sebut. Dan filem ni akan menceritakan kepada kita origin story lah kepada Jaime Reyes tu. Macam mana dia jadi Blue Beetle, apakah konflik yang dia perlu lalui dan sebagainya. Dan Kajida pun, kalau kita tengok dalam trailer tu, Kajida ataupun Blue Beetle Scarab akan disuarakan oleh Becky G. Aku rasa mungkin some of you guys tahu Becky G. Becky G ni dia pernah nyanyi lagu Showers. Singing in the shower. La la di da 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 da. Dan untuk plotnya dalam filem ni, kita akan lihat Jaime akan meminta kerja dekat satu tempat ni, iaitu Cord Industry, dan kemudiannya mendapat satu kotak burger yang dalam tu sebenarnya tak mengandungi burger pun, tapi adalah Blue Beetle Scarab ataupun Kajida. So Kajida ni dia memilih Jaime Reyes sebagai penerus kepada Blue Beetle, dan dalam trailer tersebut pun kita nampak sebenarnya ada suit suit Blue Beetle yang dulu-dulu punya lah, yang Dan Garrett dan juga Ted Kord punya. Disebabkan itulah ianya telah memaksa Jaime untuk bekerja sebagai adiwira dan melindungi keluarga dan rakan-rakannya. Dalam filem ni juga kita akan mendapat villain seperti Carapax. Carapax ni sebenarnya dalam komik dia musuh kepada Dan Garrett story, dan the main villain dalam cerita ni adalah Victoria Kord. Cumanya aku macam tak faham sikit kenapa Victoria Kord menjadi villain kepada filem Blue Beetle ni, sebab dalam Blue Beetle Graduation Day yang aku baru saja baca, Victoria Kord ni bukanlah villain, dia lebih kepada bukan hero juga, tapi dia orang yang baik lah. Tapi dalam filem ni dia dimunculkan sebagai villain disebabkan Blue Beetle Scarab itu telah diambil oleh Jaime Reyes. Mungkin dalam filem ni juga dia akan ceritakan macam mana Victoria Kord ada kaitan dengan Ted Kord Blue Beetle sebelum ni ke dan sebagainya. Kita akan terokai lah benda tu. So itu adalah correct character untuk Blue Beetle Jaime Reyes. Okay, so apa pendapat korang? Adakah korang semua menyukai this breakdown character untuk Jaime Reyes Blue Beetle ni? Leave your comment down below. Okay, so aku akan tonton filem Blue Beetle pada malam ini, dan esok aku akan keluarkan review untuk Blue Beetle. Okay, so yeah, I see you guys next time. Pergi tonton Blue Beetle, sebab aku rasa filem tu memang akan jadi sangat-sangat bagus untuk dunia DCU yang baru. Okay, so I see you guys next time dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum, take care, bye bye.